Tuhan kata kan tu. Hak nak cerita benarnya malam ni ialah nak cerita kepada ibu-ibu sidang penutur malam ni ialah 7 golongan yang dapat bernaung di bawah bayar aras di hari akhirat esok. Siapa dia 7 golongan ni? Ada 7% orang. Ada 7% manusia yang akan duduk di bawah bayangan di waktu panah lagi akan datang. Yang kita duduk berjalan ke mahsyar, yang kita duduk ladung di mahsyar, maka orang 7 ni boleh duduk di bawah bayar naungan aras. Jadi tak kena panah lah mandek kata. Tak ada kena panah dia, duduk sebab-sebab je. Orang lain duduk klik tengah panah, tak ada arah nak royak. Nak royak tak ada arah, panah habis panah. Lapar tak kena kecek, lapar. Ni keadaan nak royak kata, kita lagi akan datang. Bukan orang lain ni, kita. Ambo demo. Ambo semua buat kita. Termasuknya ambo sendiri lagu tu lah, keluarga ambo ko. Ni nak royak kata kita kena bimbang hari ni nak royak. Maka Nabi royak tu ada 7 golongan. Ada 7 puak nak royak kata. Tu nak cerita malam ni. Maka sebelum nak masuk situ ni, ambo nak cerita sikit sebanyak sebagai mukadimah nak beritahu kepada puak kita Tuhan ada royak di dalam Quran gapo nama we. Tuhan kata ada setengah manusia ni, Tuhan kata man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Ini ayat dari surah Al-Isra ayat yang ke-18. Apa tu hendak cerita ni ayat ni ibu-ibu ayah-ayah. Sidang penuntun sekalian hendak sama-sama dengan hamba malam ni nak cerita ni. Tuhan kata man kana yuridul ajilata. Siapa-siapa yang nak gaduh. Siapa-siapa yang gaduh hidup dunia ni. Tuhan kata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tak apalah aku mu nak gaduh, aku bicara gaduh. Tu. Apa yang barang kami kandak bagi orang yang kami kandak. Gapo hak mu nak, siapa dia hak nak, maka aku tak apa. Aku bergaduh. Dah mu nak bergaduh ke, aku tak apalah. Aku bui. Siapa yang aku nak bui tu aku builah. Ni tu ada royak orang yang bergaduh. Bahaya gedak tu ibu-ibu ayah orang gaduh lagu mana. Orang gaduh lagu mana kok. Jadi segala-gala lah kita tengok di zahir di ayat ni nak ayat tu. Sepitah lalunya bergaduh. Bergaduh apa nama ni? Bergaduh di dalam amal perbuatan dia. Tikah laku dia, amalan dia. Dia bergaduh. Tidak. Tuhan kata dah mau bergaduh, tak ada bosan, tak apa. Tu. Hak mu duduk atas dunia ni. Kamu di atas dunia ni tak apa, aku nak buih dah. Apa yang menggaduh. Tapi Tuhan kata summa ja'alna lahu, kama dia aku jadikan bagi orang tu, orang hak gaduh tu, jahannama yaslaha mazmuman madhura. Tuhan kata aku cedek bagi orang ni jahannama yaslaha, akan neraka jahannam, yaslaha yang membakar, yang menghanguskan dia, mazmuman madhura, dengan keadaan dia duduk dalam neraka lagi ke datang, jadi terhina. Ni Tuhan royak ni. Apa maksud nak royak dalam hadis ni, ibu-ibu, ayah-ayah semua sidang penuntut. Tuhan duk royak sini nak royak tu orang hak gaduh. Faham dah orang gaduh ni dia. Nak ikut Tuhan beri rezeki lambat. Hak Tuhan nak beri rezeki secara halal tu lambat. Bila dia bergaduh selajaknya behepah ko haram. Nyepah ko hak haram nya behel ke dia.
Oh, tak ada tunggu dah Tuhan nak bui dengan secara halal, secara baik, tak ada dah. Kena gaduh selajak. Nampak dah tu. Hari ni banyak ni, hari ni banyak hari ni. Hari ni nak ayat kata orang kita litah. Seolah kata kita panggil mudah-mudah litah qada dan qadar Tuhan nak ayat tu. Terkecek mudah-mudah lagu tu lah. Sebenarnya qada dan qadar Tuhan berlaku nak ayat tu. Tu. Jadi Tuhan kata orang yang gaduh ni tak apa, aku pun gaduh sama. Tapi ingatlah dia mati esok, aku tak ada muka lain dah, aku nak pergi neraka jahanam. Neraka jahanam ni ialah membakarkan manusia, membakarkan kamu semua. Yaslaha mazmuman madhura. Bila mudah kena bakar, mu akan terhina, mu akan hina lah duduk dalam neraka esok, tak ada dah. Hak mu apa ni? Hak mu duk melia, hak mu duk berasa besar di dunia, tak ada dah. Kena bila kena bakar, bila kena masuk neraka. Hani nak ayat kata Tuhan royak balasan orang yang bergaduh. Bergaduh gapo kat babo we? Hari ni contoh mudah-mudah lah. Nak puak kita tahu belaka, nak apa ni? Nak puak kita saat ni tu reti belaka. Seolah kata orang ni kerja sekadar dia pagi petang. Malam tidur nak ayat tu, lambat kaya we. Betul tak? Lambat kaya kalau bahasa lagu ni. Nampak kena cari god tu dah jual. Jual boleh 10 kanan sehari kat belana lah. Boleh setahun jadi toke, jadi gapo kat Allah, pitih duit lah. Nak pakai gapo ada berlaku. Nak beli emas banyak mana boleh berlaku. Nak beli kereta harga berapa boleh berlaku. Nak buat rumah besar mana boleh berlaku. Kena kaya. Kena tu nyobeh hak haram bergaduh celajak. Nak tunggu tu hari rezeki hak halal lambat. Pakai potong terik lalu dah. Pakai menego yabah lalu lah seni. Mudah kaya. Hani apa panggil orang gaduh ni. Orang gaduh. Ni orang gaduh nak ayat tu. Hani nak ayat tu ada ayat ni dah orang gaduh ni. Tak ada, ikutlah segala-gala dia gaduh bila lakoh perintah Allah Taala, orang ni akan jumpa dengan hukum Allah Taala. Hasil ni Tuhan kata kena summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi orang tu hak gaduh tu jahannam, iaitu neraka jahannam. Pada neraka jahannam ni wak gapo we? Yaslaha membakar. Neraka duk bakar orang lah. Yaslaha duk solo. Duk gegar. Supaya kita layu serati itulah. Mapuh api-api lemak lajak cing no ya tu. Ni tu hari royak dah. Ni bagi orang gaduh no ya tu. Sebab tu hari ni kita tak usah gaduh lah. Tak usah gaduh lah, kita hidup biasa yo. Tu hari banyak mana sekadar tu lah redo no ya tu. Kalau susah pun susah, kalau seni pun seni no ya tu. Ikut tu hari bui yo. Kalau hari ni dia nak wis 100, kita dapat 100. Esok dia nak wis 200, boleh 200. Sasa main potong terik dah. Dia potong terik bergaduh hingga sampai kita kerja benda-benda hari tak sanggup nak tunggu dah kerana gaduh selajak. Nanti nak kaya dengan Tuhan nak bului kedak tak tahu. Pakai gaing teh hok hari. Ingat molek Tuhan royak dah. Tuhan royak dah. Tu. Ni duk royak apa ni? Di antaranya ayat dalam surah Syura Tuhan duk royaknya orang nak ke kebun akhirat. Orang nak ke kebun dunia. Kemudian Tuhan royak dah. Orang nak ke kebun akhirat ni, tak apa Tuhan kata aku nak tambah lagi. Tapi orang nak dunia ni aku nak wis sebahagian je. Tapi ingat, tak ada dah bagi dia di akhirat esok, habuai dia. Gia dia tak ada dah orang nak kepada akhirat saja. Orang ni hidup dunia, akhirat. Apa ni dunia luan-luan. Dunia semata-mata nak ayat tu. Tak ada paling kepada akhirat. Ingat molek Tuhan kata mu mati esok tak ada gia dah. Tu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagi orang ni di akhirat nanti min nasib daripada habuai.
daripada nasib dia. Daripada gear dia tak ada dah. Gear dia tak ada dah. Aku wi belaka dah. Kerana apa? Kerana mu nak dunia. Aku wi tas dunia dah. Akhirat esok mu tak ada dah dunia. Kerana mu nak dunia je. Lain orang nak akhirat. Ni nak ceritanya. Jadi seolah kata apa? Seolah mu nak dunia ni nak kata mu gaduh selajak lah. Mu gaduh selajak. Nak gaduh kaya selajak. Nak wi kaya. Nak wi duit banyak. Susah gelabtih. Susah bohong. Nak kata. Boleh sungguh. Kerana ayat hak Tuhan duk royak lepas pada Tuhan kata kena. Orang nak duk akhirat saja Tuhan kata dah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa-siapa yang nak kehidupan dunia semata-mata. Wa zinataha dan perhiasannya, perhiasan dunia. Tuhan kata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nascaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan amalan-amalan mereka itu. Fiha di dalamnya dalam dunia ni. Buat baik-baik. Mu nak dunia tak apa. Tuhan kata aku nak bui. Mu nak perhiasan dunia. Mata benda, kesukaan, kekayaan dunia. Tuhan kata aku bui. Wahum fiha la yubkhasun. Padahal mereka itu dalam dunia Tuhan kata tak ada rugi pun. Aku bui belaka. Tuhan rakyat sendiri. Sebab tu orang hak buat benda haram pun dia berjaya. Tuhan bui belaka. Tapi Tuhan royak dalam akhir ayat dari surah Hud, Tuhan kata ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itu orang waktu Tuhan nak kepada dunia semata-mata, nak pada perhiasan dunia, kemewahan dunia saja-saja tu. Tuhan kata laisa lahum fil akhirati illan nar. Tidak ada bagi orang tu kecuali neraka hak Tuhan duk cedek ke dia. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ajak kata ni. Patut hak mu duk buat tahap dunia selama kening ni. Selama kening mu duk suku semai cari dunia tu. Wa habita ma sana'u fiha. Dan gugurlah apa saja barang yang kamu berbuat dulu di dalam dunia tu habislah. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan tak terpakarlah, batallah, persulah, tak jadi gapo sekarang lah. Ma kanu ya'malun, akan barang yang kamu berbuat dulu. Hak mu duk usaha tak dunia dulu, cari tu cari ni dunia tak ada paling akhirat asal. Bila mu duk akhirat esok tak ada guna dah, tak pakai sikit buk. Mu nak guna di akhirat lepas mu pejam mata tu tak leh dah. Tak pakai Tuhan tak ada nilai dah. Tuhan tak ada tu harga dah hak mu duk buat tu. Kerana mu nak kepada dunia dan perhiasan dunia. Ni nak ayat kata Allah Taala macam tu. Macam tu panggil perjalanan Allah Ta'ala. Macam tu minhaj Allah Ta'ala. Macam tu sunnatullah. Tuhan buat macam tu ayat tu. Siapa dia kena dengar Tuhan kandak, maka orang ni bahagia. Tak kena dengan Tuhan kandak, kalau mu bergaduh selajak tinggal apa ke Tuhan. Tak reda dengan Tuhan gaduh selajak sampai menego benda-benda hak haram. Benda-benda Tuhan larang, jaga ingat molek. Ni ayat di antara hak Tuhan dak ceritanya. Tak ada muka lain Tuhan cedek neraka Jahannam nak bakar orang ni. Ni orang yang gaduh nak ayat tu. Orang yang gaduh. Hari ni Allahu Akbar. Nak ayat tu, masyarakat kita di hari ni banyak hari ni nak ayat tu duk menego benda tak molek, kerja benda tak molek. Benda haram banyak nak ayat tu. Ni keadaan kita di hari ni kena mikir ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Tu di antaranya. Tu. Kerana apa? Kerana tadilah. Sebagaimana hadis Nabi duk cerita tadi hamba duk royak. Orang ni bila Tuhan kena ke dia, bila di hujung-hujung umur dia tu Tuhan apa? Rajin buat amal soleh. Lepas tu mati dalam buat amal soleh tu. Dia kata Datuk Ning Allah rajinlah lalu untuk email tak mari siapa dah sejid. Bila siapa sejid dia ambil semaya masuk dia semaya sunat tu sunat ni habis. Buka lapu, buka pelita dalam masjid cerah penerang. Dia semaya sunat, lepas tu dia berzikir pula. Akhir-akhir dia mati dengan keadaan tu. Walau waktu muda saat ini tu lobby dia deraka ke Tuhan. Ni tanda Nabi kata orang hak Tuhan kena. Hamba yang Allah Ta'ala cinta kepada dia buat lagu tu. Mati dengan keadaan rajin dia. Mati dengan keadaan dia saat itu dalam amal-amal yang soleh. Tu.
Tapi sebaliknya kalau orang tu Tuhan tak kena, Allah, rambut hubai putih tak khabar lagi, tak khabar lagi. Memang kata 80 lebih dah, duk kira budak lagi, nak ayat kata. Hak ni enggak belah lah, hak ni belah. Hak ni lah Tuhan ada tiada nak bunuh neraka Jahannam ni. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang ni nak ayat tu Tuhan kata, Tuhan wi otak dia tak ada mikir benda hak sebenar. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Tuhan wi dua butir mata tak ada tengok benda sebenar. Nah, walahum adhanul la yasma'una biha. Tuhan wi dua telinga nak ayat pada dia ni, dengar molek tapi dia tak dengar benda-benda yang sebenar. Tuhan kata ulaika kal an'am, orang ni serupa dengan lembu dah. Orang ni serupa kambing, serupa biring, serupa unta nak ayat kata. Balhum adal, bahkan Tuhan kata bukan. Fak ni lebih teruk lagi, penat lagi pada lembu dia. Cuba tengok Tuhan padu. Ni nak ayat hari ni banyak mana? Sebab tu Nabi dia ada kata, ada pesan juga. Manusia ni bila umur 40 tak berubah lagi, orang ni nak jadi celaka dalam hidup. Orang ni nak jadi celaka dalam hidup. Bahasa kita kata, panggil su'ul khatimah. Dan bahasa Arab kata su'ul khatimah. Jahat hujung jatuh. Apa jahat hujung jatuh? Yang ni akhir umur dia tu tak molek. Apa tak molek? Allah. Mati dalam seluar jing. Dia mati dia hak jai tah rung reng, dia tah hoti no ya tu. Tino dua orang. Allah, dia mau tino ada lagi rambut hubai dah. Jangan main Datuk Ning. Tu no ya. Ni Tuhan nak tunjuk kata Tuhan benci kepada hamba ni no ya. Tu no ya beza. Tu Nabi royak. Sebab tu nak apa ni Tuhan duk cerita dalam Quran lagu tu dah. Sebab tu kita jangan gaduh hari ni ibu-ibu ayah-ayah. Tuhan wi banyak mana redha sekat tu ialah. Kita memotong orang ya boleh lah dalam 200. Hari-hari ni boleh 200 bagi dengan tokedah tu. Tu nak ayat. Sekadar tu lah. Tak usah gaduh lah. Tak usah cari benda haram nak jadi kita labur nak payah belik. Kita nak lepas lagu mana? 10 benih toko Benih toko dah besar kepala lutut. Gusuk habis. Balut habis. Kita nak cari pucun mana, nak buat soso no ya tu. Dimakialah kalau kita buat benda dosa no ya tu. Lebih-lebih lagi kita buat benda tak molek. Kita dah hantar bagai-bagai jadi pening kawan anak-anak orang. Orang beli ubat-ubat kita makan. Hak gila tu gila, hak tak bopuk. Deh. Hak bunuh ibu no ya tu. Ingat molek tu akan tanya mu. Tuhan akan tanya mu di akhirat lagi akan datang. Aku wini 10 tahun, 50 tahun buat gapo kecik. Munduk menego gapo tu saya tahu belako tiap-tiap wik nanti. Orang dia duk ringan hai semua kepada Allah Taala. Orang tak ringan pun tu saya tahu nak ayat hamba dia. Tu saya bersifat dengan ilmu. Dia tahu. Tak usah royaklah. Hulak duk dalam batu tu saya tahu lagi. Macam mana dalam batu tu saya tahu lagi nak ayat tu. Atau susuklah dengan Allah Taala. Nyata bagi Allah Taala. Hari ni ayat tu kita kena beringat hari ni. Tu kena beringat benar-benar. Tu di antaranya. Bila orang keadaan lagu tu, supaya Nabi dia royak satu hadis. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Yang maksudnya Nabi dia royak atakana. Sayati ala ummati zamanun. Lagi akan berlaku di atas umatku pada satu masa. Pada satu masa ataupun pada satu ketika lagi akan datang. Sayati lagi akan datang. Lagi akan datang ni akan berlaku di atas umatku ni. Gapo nama? Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nabi kata. Umatku lagi akan datang ni akan tipu di atas umatku lagi datang ni akan 5 perkara. Dia kasih 5 perkara dan dia terlupa 5 perkara. Ini nyata sekali hari ni ingat molek. Jadi malam ni amba royak. Nak buat kita bakal faham belaka. Yang mana Nabi kata umatku lagi akan datang ditipukan 5 perkara ni.
Dia kasih 5 perkara tapi dia terlupa 5 perkara. Gapo nama? Gapo nama? Yang pertama Nabi kata yuhibbunal hayah wa yansaunal maut. Tu. Manusia di atas dunia ni, umatku lagi kata, Nabi katanya yuhibbunal hayah. Kasih nak hidup. Kasih ke hidup. Oh, dia janganlah takut sekali mati. Oh, tak sempat mati, iling kepala. Tambah-tambah COVID lah ni, tak bersalah langsung dah. Tidak. Dia kasih ke hidup. Dia kasih kepada hidup. Apa kasih ke hidup? Itu tak sempat matilah. Soalan tak mati, dia tak reda. Dia tak say ke mati. Sebut pun tak say. Kalau lah ni tak COVID ke Allah, tak masuk dekat dia. Tak masuk dekat. Jangan. Oh, meh saja ni 3 lapis. 3 lapis, 4 lapis dia. Nyawa pun susah. Gimana tu? Allah, dia kasih kepada hidup. Kasih kepada hidup. Tapi Nabi kata orang ni bila kasih ke hidup, wa yang saunal maut. Dia akan lupa kepada mati. Ni nak ayat kita tengok hari ni. Orang hak kasih kepada dunia, orang hak kasih kepada hidup ni, dia terlupa ke mati. Berapa banyak hari ni? Hari ni banyak sekali ni. Hari ni banyak sekali hak ada ayat tadi buat tu dah tu. Kata hubai putih suti kepala ni hubai belaka dah. Bulu ketiak pun hubai juga, bulu hidung pun hubai juga. Semua bulu dah tubuh dia tu hubai belaka dah. Allah, dia kata tak sedar lagi ke. Gena tu, kerana dia suka kepada hidup. Dia nak hidup je. Angin-angin dia ni nak atas dia nak hidup je. Dia berasa kata mati lambat lagi nak jumpa dengan dia. Sebab tu orang ni. Nabi kata, wa yang saunal maut, orang ni dia terlupa ke mati. Dia berasa dia lambat lagi mati, sebab dia tak balik lagi. Baru satu hari kau dia mata gida gida ingat apa dengan COVID, dengan corona 19. Dia kata beringatlah dia nak beringat lagu mana. Benda ni nak ayat tu kita orang Islam ni ada Tuhan. Jangan melampau sangat. Kena letak Tuhan kata. Takut tu takut sebagai asbab menyebab. Takut tu boleh. Beringat sebab tu juga. Adapun keputusan untuk nak hidup ke mati, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja nak ayat kata pikul mayat COVID sekalipun, bila tak tetel dengan kehendak Allah Ta'ala, maka tak mati kita. Tak mati kita. Ni kerana anak kau hidup pada Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni jangan sangat-sangat kita. Jangan sangat-sangat kita ada Tuhan ni, kena sandar ke Tuhan tu katik. Harap ke Tuhan tu katik. Hak tu Tuhan buat sebab, ya. Mati Tuhan buat sebab. Hidup Tuhan buat sebab. Sehat Tuhan buat sebab. Sakit Tuhan buat sebab. Sebab berlaku. Kerana Tuhan nak mengujikan kita hidup dunia. Wa nablukum bisyarri wal khair. Tuhan royak dah. Tuhan kata, aku ni nak uji mung kat ni tu. Tuhan nak uji kita. Ni keadaan Tuhan Nabi royak. 5 perkara. 5 perkara. Nabi kata umatku lagi akan datang akan ditipu 5 perkara ni. Satunya ialah orang ni suka kasih ke hidup. Kasih ke hidup. Dia nak hidup ya. Allah dengan hidup tak ada arah dah. Dia mahu makan air sehalia. Dia mahu makan batai wali. Tu nak ayat dia kasih nak hidup. Kau boleh bayar, dia bayar nak nyawa dia. Dia nak hidup ni. Tu. Bila orang ni kasih kepada hidup, wa yang saunal maut, dan dia terlupa kepada mati. Terlupa. Jadi seolah-olah dia tak mati. Mati tak mari jumpa dengan dia. Bahkan dia masih segar. Ni nak ayat ada kat satu jenis, Nabi kata. Umatku ditipu. Akan datanglah pada umatku, di atas umatku lagi datang. Tengok hari ni dah. Tengok hari ni. Yang keduanya Nabi kata yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Yang kedua Nabi kata orang ni umatku lagi akan datang ni sukalah kepada dunia. Suka kepada dunia. Saat ni suka kepada hidup. Hak ni suka kepada dunia. Allah dia dengan dunia tak ada arah lah.
Lebih-lebih lagi duit pitih. Oh, duit pitih ni kau harta benda ni kau tak ada dah lah. Dia kelong lah, dia tomok. Kasih sungguh dia. Oh, pagar orang tanya hipik ke dia lagi. Duk ngaku habis. Kata setara jauh lagi nak kata dia nak. Yang ni dia kasih pada dunia. Bila dia kasih pada dunia, orang ni tetap dah. Nabi kata wayang saunal akhirah. Orang ni dia terlupa kepada akhirat. Sebab tu tengok hari ni dah. Tengok orang hari ni Allah, makan tu boleh makan cekak dah. Tapi go Allahu Akbar. Kasihlah kepada dunia. Orang best tu nak ayat kata Allah tak ada kelik lagi best ni. Best sah. Tak ada kelik lagi. Hingga siapa orang best mengorik baru siapa rumah. Panak pergi ke. Ni ada setengah-setengah orang nak ayat tu. Setengah-setengah umat Nabi Muhammad adalah macam ni. Sebab tu Nabi kata lagi akan datang ni akan berlaku kepada umatku ni. 5 perkara ni. Yang ketiganya Nabi kata wa yuhibbunal mal. Kasih kepada harta. Pelik Nabi ni royak deh. Umatku akan ditipu, akan kenanya kasih kepada harta. Nyata Nabi royak. Bila kasih harta, wayang saunal hisab. Dia terlupa kepada hisab hitungi Allah Ta'ala. Tak ingat kau tu hawi harta kemun kaya dah ni. Mu ni gak nak lah kasih lah kepada harta. Tak ada kira duit dah boleh dia tak nak kecek dah. Dia tak apa ni, dia tak ramak dah. Kalau kertas 20 akan jadi 100. Kalau hak 100 akan jadi 1000. Hak 1000 jadi akan jadi 10,000 nak dia tak kena langsung. Ni orang panggil apa ni? Orang kasih kepada harta. Allahu Akbar. Bokok tu nak 3 dah tu. Allah. Dia kata naik lagi. Tak bukit ni. Bokok 3 dah. Bukan bokok 5, bokok 7. Bokok 3 dah tu. Allah. Duk kanan naik deria lagi. Anak deria. Dia mau kata, dah tak bocik weh. Tak ada apa-apa. Dia kata, usaha tu je. Sejik tak jauh mana dia tak siapa. Ni nak ayat orang kasih kepada, iaitu kepada harta. Banyaklah. Kalau kasih harta ni kita nampak sesuai kadang-kadang. Orang suka hipit setara. Tidak. Bila orang buat gapo-gapo dia liar. Nak boleh ke dia. Tu nak ayat tu. Menipu kau ni. Ni orang kasih kepada harta. Bila kasih pada harta, dia terlupa akan hisap dia. Dia tak tahu kata harta yang boleh saat ni yang nak tu. Jalan haram ke halal dia tak kira dah. Yang nak ke harta. Dia tak tahu dah kata lagu mana. Kata orang tu hisap. Dia terlupa pada hitungnya hisap Allah Ta'ala. Tuhan nak boleh banci dia tu. Betul tak betul mung tu. Tanah mung sungguh gedak. Hak mung dah buat tu, dah nebel tu. Hak tanah kelapa, tanah pot, tanah mung sungguh gedak. Hak darat ni aku tahu dah. Hak mula cik mung lagi aku tahu dah. Ni hak tepi pung motel ni. Hak tepi pung kriya ni. Geno tu sini jadi belok tu lalu tanah ni. Aku rasa tak ada belok dulu. Geno telekom kau tu ni. Nampak ni. Dah jalan. Nak ngaku. Dia tak ingat masa hisap lagi ke datang. Masa hisap amalan lagi ke datang kira. Mana tu tempat nak timai amalan tu hisap situ. Buat gapo gatik mana hartamu. Hak ulung tu ambil duit mana buat gapo gatik. Duit tu duit haram ke duit halal. Duit nego ke duit tak nego. Nego tu nego haram ke nego halal, dia tanya habis. Ni Allah Ta'ala nak ayat kata halusimna dengan akhirat nak ayat tu. Tapi bukan nak jadi kepicikan kita jadi kepik apa dak, molek dah. Sebab tu hukum Islam tak ada dah. Tuhan buat ni podi dengan manusia. Comel, molek, sederhana. Sederhana dengan manusia. Jadi manusia boleh terima perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Ni Tuhan buat nak ayat tu. Yang keempat. Tu. Yang keempat Nabi kata yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Ni duduk dah dunia ni Allah kasihlah kepada rumah besar dia. Rumah besar dia.
Allah mari sore tengok Allah macam istana dah umur-umur ni kat weh kawan tidur tak jenera ni weh. Tengok pelita tu berambu takut jatuh tak kepala matilah kawan. Aha nak cerita Allahu akbar. Orang ni Nabi kata kena wayang saunal kubur, orang ni dia terlupa kubur. Terlupa kubur nak tu. Dia tak ingat kata duduklah kubur ni Allah. Semik lebih-lebih ya. Lubang ada mana nak buh kita lagi keratan ni semik ya. Tinggi ada sekat dada tu ya. Tu kita nak pergi keratan ni. Tu nak tu. Lepas tu pergi tu kain kapal, kain 3 lah tu ya. Bila sudah bakit tu tak ada selah habuk dah. Selanya bogey gila lagu tu lah. Ha ni dia tak ingat. Oh dia tak ingat. Tak ingat kau kubur. Kata lubuh mu nak duduk ni sepi ya. Cie tak ada nak tu. Ha sedekah mu duduk atas dunia Allahu akbar. Rumah tak habis nak duduk. Nah, rumah tak habis nak duduk kering je sebelah. Nak kacau buat. Ha ni orang kasih kepada kasih kepada rumah besar. Rumah dia ni kat tak boleh lah. Orang masuk tak boleh dah. Nampak terlibat tak boleh dah rumah dia ni. Saya lah. Habis berapa puluh juta. Ha, misal contoh nak jalan. Dia saya sungguh kepada rumah dia. Rumah besar dia. Tapi dia tak khabar. Dia terlupa kepada kubur. Kata sikit lagi mu nak hidup kubur ni tak ada orang seorang habuk. Sepik. Lebih lagi orang yang kena azab kubur. Hak Nabi dia royak. Kerak. Lalu dah. Hacu tulai nak ayat tu. Selisih tulai rusuk. Ini Nabi royak kepada sahabat-sahabat ketika tu. Yang akhir sekali Nabi kata yuhibbunal khalqa. Orang ni kasih kepada makhluk. Orang ni kasihlah kepada makhluk. Kepada orang lah. Kejadian. Orang ni dia kasih kepada kejadian Allah Ta'ala. Orang kau gapo kata nak kira lah. Orang ni bila dia kasih selajak wayang saunal khaliq, iaitu dia terlupa kepada khaliq. Apa khaliq? Orang yang menjadikan alam ni. Terlalu dia kasih kepada kejadian Allah Ta'ala, dia kasih kepada hak Tuhan buat, maka dia terlupa kepada Tuhan toke sendiri hak dia buat tu. Tidak. Ni ayat. Seolah tu Allah mun gak kasih lah ngobok jambu Allah siapa tak semaya mu. Tidak. Hatu nak ayat tu. Terlupa ke Tuhan tu. Kasih ke benda atas dunia ni. Kejadian Allah Ta'ala. Semua mene-mene apa tu? Allah. Tapi mu terlupa kepada yang menciptakan kamu. Yang buatmu. Siapa dia buat? Allah. Khalik mana orang jadi kita. Orang yang jadi kita di dunia ni. Tuhanlah buat kitanya melalui dua ibu bapa kita nak ayat tu. Terlalu kita kasih pada benda tu, terlupalah kepada Tuhan. Pada Tuhan nak ayat tu. Ikutlah. Orang gila kereta dia terlupa ke Tuhan. Gaduh kereta dia. Orang gila mutu tak terlupa pada Tuhan. Orang gila kebun terlupa pada Tuhan. Allah, kadang-kadang tak ada nak semayang sah, tak ada nak semayang ngorik. Gina duk gila dengan kebun-kebun. Macam-macam nak ayat tu. Yang pentingnya nak royak kata ni keadaan hak Tuhan duk royak. Ni keadaan Nabi duk royak nak royak tu. Tu. Nabi duk royak manusia saat ni, umat Nabi Muhammad ni pasal ni. Bila dia kasih 5 perkara, dia terlupa 5 perkara. Dia kasih pada dunia, dia terlupa akhirat. Dia kasih kepada hidup, dia terlupa ke mati. Dia kasih ke dunia, dia terlupa akhirat. Dia kasih kepada harta, dia terlupa kepada hisab. Hisab ni nak ayat tu. Hisab ni kita panggil hitung. Ya kita tanya kita lah. Bila kita nak timai amalan lagi kerata, kena hisab dulu. Apa hisab? Kena kira. Kalau orang jual sekerak, kena kira lah. Berapa kilo ni? Masuk air banyak apa? Ada kerak kulit kata ada dalam ni. Tak. Tu nak ayat kata. Baru dia bayar duit, baru dia royak lah. Supaya tu amalan kita. Supaya tu lah kita dalam dunia ni. Tu. Kena ingat pada hari hisab, hari hitung. Muat apa nama katik duit ni, muat apa nama beli tanah mana, hok beli situ lagu mana, awak rumah situ lagu mana. Tu. Hok dek nung situ lagu mana. Mu beli siapa dia, mu ambil kau, mu tipu orang kau, dia tanya habis. Tu keadaan kita. Tu 45 perkara yang Nabi
Ya Nabi duk cerita kepada kita supaya kita pakat-pakat beringat supaya kita ni ialah pakat mikir belaka, jangan witirluh benda-benda lagu tu. Kena beringatlah. Kita kena pilih hak Tuhan kena je. Pilih akhirat. Tu. Pilihlah kemati. Tu. Pilihlah hari hisab. Pilihlah kubur-kubur. Tu nak ayat tu. Kita kena pilih benda lagu tu. Baru kita tak jeruh di dalam lubai-lubai bahaya masa depan kita lagi akan datang. Ketika kita berada di akhirat lagi akan datang, di alam kubur lagi akan datang. Ni keadaan kita yang kita nak pergi ni. Tu ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian. Ni keadaan hak Nabi diriwayat. Ni hadis diriwayat oleh Imam Bukhari. Tu. Di antaranya apa nama? Setengah daripada hadis yang menunjuk kata alamat kiamat. Nabi kata umatku lagi akan datang, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Lagi akan datang ayat tu akan menipu di atas umatku pada satu masa lagi kata iaitu dia kasih 5 perkara, dia terlupa 5 perkara. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Habislah di situ. Sutai sekali kita mari dengar tengok yang Nabi duk cerita. Nabi kata sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang membayarkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Yang Tuhan beri bayar, yang Tuhan beri lindung, tak kena cahaya panas. Siapa dia beri tu? Siapa dia tergeduh benda tu? Siapa dia payung kita tu? Allah, oleh Allah. Fi zilli, ialah Allah. Tu Allah lah. Fi zillihi, pada bayangi Allah. Yaumala zilla illa zilluh, yang pada mana hari tu tidak ada bayangi melainkan bayanginya. Tu. Melainkan bayangi Allah. Tu. Jadi bayangi tu milik Allah. Bukan bayar Allah, mana tak ayat Allah di bawah atas hari nampak bayar. Bukan gitu. Bayangi tu sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan beri bernaung, berbayar di bawah bayangi Allah. Fi zillihi, di bawah bayangi Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada bayangi melainkan bayangi itu saja. Jadi di akhirat esok ada bayangi Tuhan. Tak ada orang milik. Hak Tuhan milik belaka. Tuhan akan beri berapa ni? 7 golongan Nabi kata. Satunya imamun adilun. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Hak Tuhan nak beri mula-mulanya imamun adilun. Ketua yang adil. Allah molek lah. Dengar kita pilih Nayuk baru ni, dengar pilih botol ni molek dah. Nak royak kata bila orang ni adil di dalam pemerintahan dia berhak bernaung di bawah bayar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayar tu milik Allah, bayar tu Tuhan akan berinya. Kita boleh menaung tak kena panah. Siapa dia tu? Pemimpin yang adil. Sebab tu hamba berseru kepada Nayuk serumalah. Botol tuk nebel, tuk kemeni. Tu nak ayat kata orang yang berhak. Orang yang berhak. Kita kena sapa benda tu. Kita kena royak orang benda tu. Kita kena beri adil dalam pemerintahan kita. Jangan nak pilih kasih. Siapa dia pilih kasih, lah. Siapa dia pilih kasih, jagalah. Ingat, susah di akhirat esok. Ya. Jadi tu, Nabi sebut mula-mula lagi imamun adilun. Dalam 7 ni Nabi royaknya imamun adilun. Yang ni ketua huwana puborihan ialah yang adil. Allah ni apa? Baca tak payah, tapi nak boleh ni payah. Nak jadi adil ni payah. Nayuk hak kita pilih baru ni boleh dah weh. Nayuk orang pilih baru ni boleh dah weh. Ingat molek nayuk weh. Ingat molek. Mung kena meretah secomel-comel rakyat mung. Walau orang tak bubuh putih mung sekalipun, memang dalam kampung serumah tu, dalam tambun tu saat ni tu, ialah rakyat mung belaka. Mung yang nak pilih kasih.
Walaupun dia tak bubuh mung tapi tak ada arah kerana mung kuat lagi tu boleh mung juga. Mung tahu cerak dah. Tak boleh kita jadi ketua dah, orang pilih dah, kena wi sama rata. Jangan nak pilih kasih. Dia kata, boh-boh ni ku malah wi kau dia tu. Ku nak wi ke sading 2 kopi jadilah berah aku tak sewi ku nak ke lain. Tak buh putih ku sangat. Jangan. Nayuk semua ingat molek. Jangan simpan dendam di dalam hati kita. Jangan simpan dendam dalam hati kita. Tapi ingat molek. Mung kena jalan molek. Kamu tak jalan molek, satu hari mu akan rutuh lah KJM nak ayat tu. Hani ingat molek. Tuhan akan ambil alih nak ayat tu. Hani nak ayat. Hani nak pesan ni kepada puak kita. Yang mana Nabi dia ayat. Tapi kalau kita ada dalam pemerintahan kita, insya-Allah nak ayat tu, satu hari bila kita berada di mahsyar, kita akan bernaung di bawah bayan ni lah. Yang kedua, Nabi kata syababun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda. Syababun, iaitu pemuda yang hidup dia di dalam amal ibadat. Apa maksud ni? Ayat yang kedua ni. Orang ni boleh doa naung bayar juga. Mana kita duduk di pada masa esok tak ada kena panah. Orang lain tu ayat tak puluh ceruk panah tu gak weh tak kena kecek dah. Lapar tak kena royak dah, tapi tu tak weh mati sekali ning ya. Tu. Maka di antara boleh duduk bayar juga apa nama jenis manusia yang kedua, syababun nasya'a fi ibadatillah, iaitu pemuda wairun. Juga wairun hak tino, wairun hak jatah pemudi. Nasya'a fi ibadatillah, iaitu dia duduk hari-hari cara dianya fi ibadatillah, cara ibadat kepada Allah Ta'ala ya. Nak kata wairun hak selalu ingat ke masjid. Wairun hak suka pergi sejid. Bukan suka berebuh. Hak suka fi ibadatillah. Dia hidup lagu ni. Dia hidup. Nasya'al mana hidup? Mana dia duduk besar hari-hari tu di dalam amal ibadat Allah Ta'ala. Payah ni nak ayat ni. Payah lah. Ada berapa orang kampung kita? Wairun hak lagu ni. Hak dia duduk cara masjid ya. Barang behas lalu dah dia start mutu dah. Bila dia pergi dah sejid dah dia semaya sunat ke apa tu sudah baca Quran pasal kelik pula. Dia mau kata jadi Wairun ni. Bahasa nak menatu ya aku. Geno Allah rajin dia. Ni orang Wairun lagu ni mati esok tu hetok di bawah bayar. Duk berjalan akan adalah bayar ikut kita tak kena cahaya panah. Tak kena perasaan panah pacaran matahari tak kena kita. Keramat dengan apa? Keramat kerana kita muda-muda itu, kita duduk di dalam amal ibadat. Masa kita wairung-wairung. Payah lah. Nak ayat tak nak boleh ni payah. Loteri lah ni. Wairung mana nak gaji sejid? Ada juga wairung gaji sejid bodoh. Belalana. Gaji apa tu? Nak curi duit sejid. Masuk sejid, sama nak semaya. Tak, kepong peti sejid bila cing ayat tu. Giduk rembah di kayu mana kepeng bila cing waktu duit sekali. Bukan gitu. Ni wairung ialah beribadat kepada Allah Ta'ala. Wairung yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Ni. Jadi wairung macam ni ingat molek. 10 ada sore ni ayat tu ni. 100 sore ada kedak tak tahu. 1000 sore ada kedak tak tahu. Perangai wairung Nabi beri jaminan bahawasanya wairung macam ni, pemuda macam ni akan bernaung dibayar Allah Subhanahu wa taala di tengah panah yang terik. Di tengah panah yang terik, maka kita dapat bernaung situ kerana kita jadi pemuda yang rajin beribadat. Yang ketiga, Nabi kata warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang jatah ni bukan orang muda lah ni, orang jatah lah. Tak kira lah umur 30 ke 40 ke 50 ke 60 70 tak ada kira. Orang jatah Nabi kata hati dia ni duk sakut dengan masjid. Tidak. Qalbuhu mu'allakun bil masajid.
Hati dia tu sentiasa duk mengitai-ngitai masjid. Duk dengar-dengar masjid. Kita panggil apa nama? Orang jatuh yang suka sejid. Orang jatuh yang hati dia saat ni tu duk sakut di masjid. Bukan sakut hati dia pun sakut akhir kering tu tak. Jadi hati dia ni duk perhati-perhati ke masjid. Sakut dengan masjid tu. Tak ada tanya orang baik dah ke? Dia kata tak lagi saat ni tak baik lagi. Ngamak ke baik dah. Tu panggil orang duk ita-ita. Orang duk suluh-suluh, orang duk fikir-fikir tetap masjid-masjid. Maksudnya orang berhi masjid. Orang jatuh yang berhi masjid bukan berhi mata gi saja dak. Gi wa amal ibadat. Ada juga orang pergi sejid pun. Hak saat ni, warung pergi sejid. Hak ni jatuh pergi sejid. Apa tu? Pergi berak. Dia kata, kena dia tu pukul 11 pergi dah. Ke mana maya zuhur? Tak pergi berak. Kena jamai mah dia saat ni tu penuh. Hak tu bukan tu. Hak tu tak boleh buat bayar dak tu. Pergi berak tak ada masuklah hadis Nabi dak. Hak ni dak hati dia saat ni tu terlekat dengan masjid. Terlekat. Kita panggil sentiasa dia duk mengitai-ngitai. Sentiasa dia tu duk perhati, duk dengar apakah yang ada di masjid. Baiknya orang semaya ataupun orang ceramah, orang kuliah, orang tazkirah nak ayat tu. Tu. Ikuti di dalam hati dia tu apa aktiviti di masjid nak ayat tu. Nah, kita cakap gapo di masjid, dia ikutilah. Ni orang jatuh pasal tu yang hati dia di situ. Pas cari mana nak ayat tu? Payah nak ayat tu. Sebab tu 7 ni bukan mudah. Yang keempatnya Nabi kata warajulani tahabbani fillah. 2 orang jatuh dia bersaing kerana Allah. Dia kasih saya di jalan Allah. Ijtama'a alaihi, bila dia duduk sekali, iaitu kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, bila dia becek pun, dia pisah pun kerana Allah. Apa maksudnya? Orang ning hak boleh dua bayar arah juga, dia saing dengan saing dia ni baik. Geno dia kata dia tu ga Allah dengan dia tu ke saing geno gitu lalu. Kalau gimana gak nampak seorang nampak dua lah. Geno gitu lalu Dak dia kata kerana Allah dia ni. Budak ni baik sungguh, orang ni baik sungguh. Takut duk gila ke adik dia. Adik tino dia dak. Bila dia beripung, dia duduk sekali di rumah mana-mana, panggil kerana Allah. Kalau dia becek, kerana Allah juga, bukan kerana balah dak. Ni kata dah ni dak dah weh, 2 orang tu kena balah lah bubuk tino. Tu bukan tak masuk tu. Ni dak dia becek. Apa rupa becek kita kata? Tu. Dia tak ada duduk sekali dah 2 orang tu nya. Kena dia besar panjang hak tubuh biling duduk rumah tu biling dia. Hak tubuh biling duduk rumah biling dia. Asing-asing tak duduk sekali lah. Dulu ke Allah sayang sekali lah. Bila nampak seorang nampak 2 dah. Nak ayat tu. Learning dak dah lah tak ada duduk sekali dah. Panggil becek. Becek tu kerana balah ke kerana Allah? Kerana Allah bukan kerana balah. Kena terpaksa kena becek lah kita bining lah ke dah. Dia tu bining nibung jalan tu. Dia hidup rumah bining dia tu. Dia ni Allah duduk di sedau. Tu. Dah duduk di sedau. Dia hidup rumah bining dia di sedau. Dia tak ada duduk sekali lah. Lagu tu dia berpisah, dia becek tu kerana Allah. Bukan dia kata orang tak baik dulu ni kena. Hak tu duduk nibung, hak duduk di sedau ni kena. Balah lah itu dia nak petakir. Bukan. Tak masuk dah hadisnya ni. Ni tak dia kasih sungguh. Dia saing kerana Allah. Duduk sekali kerana Allah. Dia becek kerana Allah. Tak ada tujuan lain tak. Lillahi ta'ala. Orang ni nak ayat tu ada hak di akhirat esok. Tuhan akan letak dia di bawah bayar naungi. Tu nak ayat tu. Yang kelimanya. Payah-payah berlaku lah nak ayat. Cuba tepuk dada tanya lah. Kita seorang ni. Ambo juga sidang penutung yang ada di rumah ni. Sekarang lah ni. Dia ada ikuti ni. Tu duk hitam learning ni sut ni. Berapa kita bahasa boleh dak hak 4 perkara dah. Hak 4 perkara. Tengok. Yang kelima Nabi kata warajulun da'atuhu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah.
Hani yang kelima. Ni payah juga ni. Yang kelima, Nabi kata, rajulun da'athu imra'atun. Orang jatah yang orang tina panggil. Ya orang tina rayu. Dia ni orang tina jongok. Mari duk rayu dia, mari duk goda dia, mari duk ajak dia. Orang tina tu Nabi kata zata mansibin wa jamalin. Dia ada pangkat. Dia ada pangkat, jadi ada tamneng panggil. Tina hak mari ajak kita ni ada tamneng wa jamalin, lagi pula dia jangok. Jangok serta ada pangkat dia. Allahu akbar. Dia mari apa tu? Mari ajak dia. Orang jatah yang kena orang tina ajak. Orang tina tu jangok, lagi pula ada pangkat. Ada tamneng. Jadi rong ayuk ke, jadi gapo ke, tak kira lah. Jadi toke ke, jadi pu borihan borisak ke, tak kira lah. Jangok. Lepas tu duit banyak lah. Tamneng pun tinggi no ayat. Mari ajak orang jatah ni. Tu. Lepas tu orang jatah ni kata kena. Faqala, orang jatah ni bila dia ajak, dia kata kena, inni akhafullah. Aku tak aku takut ke Tuhan. Tu. Orang jatah pesan ni. Orang jatah potisik. Apa yang orang tina tu minta ke dia. Misal kata kita duduk di rumah kita. Bermolek kita hari tu. Tina mari di mana? Mari dia ajak kita nak pergi di bandar, nak pergi di ibu kota. Nak pergi di Tua Merang tu. Allah, kalau kita pergi orang tak tahu cerak dah. Dia dah ajak kita dengan kereta pun comel. Kalau kita pergi orang tak tahu. Tapi kita tak dia ajak benda tak molek. Dia ajak kita tu ajak benda tak molek. Maka kita pun tolak tak aku takut ke Tuhan. Mungkinlah seorang mula aku tak mudah tak mudah ni. Berapa orang boleh buat aku ni? Kalau kena kat ambo berat takut dah. Kilah kepiyah dah lama. Tengok berapa susah ada duduk mana tu. Dia mau pergi hajai. Hajai kena kan serbai lagi. Dia mau tersakut pagar. Kita tengok tu. Kan serbai dia tersakut pagar. Kan serbai apa lagi dengan kepiyah-kepiyah berat takut. Klik bagi esok Allah pakai seluar beli hajai tu. Tapi semalam kenyir dah lah. Duduk tidur dengan tina tu lah. Ni maksud lagu tu. Orang tina yang ajak orang jatah nak buat tak molek, nak buat nak punah dah, nak berzina dengan kita. Tidak. Pak kita kaya nak aku tak aku takut kepada Allah Taala. Orang jatah pesening hak tolak permintaan orang tina saning tu yang janguk lagi, yang ada pakat lagi ni, dia tolak tu. Maka Nabi kata orang ni tu have duduk roh bayar dia akhirat esok. Pak ada berapa orang pasal ni? Kalau ada berapa orang? Mari 10 sakut habis. Ambo rasa lah. Hidung macam putih, tubuh tinggi. Allahu Akbar. Pakai seluar ketak. Duk main abang. Berat takut. Abang mana kita? Puyah-puyah tak boleh parik tu lah. Nak kau beli semula lah. Ni nak ayat tu. Dah tak jamin. Email kita tak jamin kan perkara saat ni tu. Sebab tu payah nak ayat tu. Kena lawan sungguh. Bila orang tu tabah sampai tangan tu, kukuh sampai tangan tu email dia, boleh duduk di bawah naungi aras. Duduk di bawah naungi Allah Subhanahu Taala di akhirat nanti, di waktu panah. Yang kene akon ni Nabi katakan warajulum tasaddaqa bi sadaqatin. Orang jatah yang selalu sedekah dengan satu sedekah. Jadi orang jatah yang suka sedekah. Tu. Dia sedekah. Fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluh. Maka dia sedekah saat itu dia sunyi. Dia susuk. Allahu Akbar. Orang jatah yang suka sedekah, bila sedekah dah, dia susuk sedekah dia saat itu. Hatta la ta'lamu shimaluh, sehingga tak tahu sebelah balik kirinya. Jadi tangi kanan sedekah duit kepada seseorang. Orang tu. Tak kira lah dia sedekah ke masjid ke, dia khairat ke, dia bagi ke orang miskin ke. Tu. Tapi sedekah dia sulit orang tak tahu. Orang tak tahu. Dalam hadis Nabi nak ayat tu, sehingga tangi kiri tak tahu tangi kanan sedekah. Kenapa? Kerana dia susuk. Ma tanfaqu yaminuh. Tu. Barang yang dia sedekah, yang dia nafkah,
Oleh tangan kanan dia. Jadi tangan kanan dia tu sedekah ke, belanja gapo ke, maka tangan kiri tak tahu. Nak royak kata orang ni dia susuk sekali sedekah dia. Maka orang ni nak royak kata berhak duduk di bawah bayar aras Allah Subhanahu wa taala lagi ke datang. Sebab tu kita nak sedekah ibu-ibu ayah-ayah, jangan kita duk tunjuk ke orang. Kita nak sedekah dan cabut duit pitih duk ikat dengan getah Allah bila berang. Allah orang pakat tengok belakang apa dah tu buat apa tu. Duit dia banyaknya, duk tengok kita duk bila. 100, 500, 1000, 500, 100, paing tetah 20. Alah, Allahu Akbar. Tak padan nak nunjuk ke orang. Apa yang kita sedekah tu kita kena susuk. Susuk sekali. Nabi kecek sini nak ayat kata, siapa tangan kiri tak tahu tangan kanan duk sedekah. Kerana susuknya, kinayah daripada susuk. Padahal tangan orang tulurnya tak tahu buat apa. Muka tubuh tulur je. Tangan kanan holah, tangan kiri pun tahu muka tubuh tulur. Tapi nak ayat kinayah daripada susuknya. Sehingga Nabi kata tangan kiri tak tahu tangan kanan duk sedekah ke apa nama. Susuk telajak sedekah. Nak susuk, sedekah ni nak susuk. Ingat molek. Sedekah ni nak susuk. Jangan duk cu. Tu. Ni, ya kena nak ayat tu, orang ni berhak duduk di bawah bayar. Ni ingat molek. Yang ketujuhnya, hak last sekali dah. Sutai dah. Ni. Apa nama Nabi kata? Warajulun zakarallaha. Orang jatah, orang lelaki zakarallaha, dia berzikir akan Allah Ta'ala. Orang jatah yang dia berzikir, dia ingat ke Tuhan. Orang jatah yang dia ingat ke Tuhan, dia berzikir, dia zikir kepada Allah Ta'ala khalian, hal keadaan dia saat ni tu keluar. Apa keluar? Orang tak tahu. Senyap. Lepas tu, fafadat ainahu, maka mengalirlah air dua butir mata dia. Apa maksudnya? Nak royak ni, pakcik-pakcik, yang ketujuh ni apa nama? Nabi kata, yang ketujuh ni boleh duduk di bawah, boleh duduk di bawah bayangnya di akhirat esok hari panas tu. Ialah, Nabi katanya, orang jatuh yang duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Orang jatuh duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, maka keluarlah air mata dia. Tubik menilai air mata dia. Ni orang macam ni. Kemudian dia berzikir tu khalian, sunyi daripada manusia. Supaya kita panggil apa? Kita duduk bucu rumah kita, duduk berzikir, duduk mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duduk setakat subhanallah walhamdulillah wala. Air mata dia tubik menilih. Dia duduk berzikir, ingat ke Tuhan ayat tu. Ingat dia ni tak tahulah nasib nak pergi kok mana dia ni, ya Allah. Aku ni wa amah bercakap dah, ya Allah. Mu nak menentu aku kok mana ni, ya Allah. Dia duduk berzikir, hati dia duduk dengan Allah Subhanahu Taala, duduk ingat kepada Taala. Maka dia mengalir lah. Dia tubik air mata dua belah tu. Nitik tak tas jadah dia. Ni orang pesening ni. Orang berzikir, siapa menangis, siapa teriak. Kerana ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni Nabi kata boleh duk bayar juga. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, nak kata 7 jenis manusia yang dapat bernaung di bawah bayar pada satu hari tidak ada bayar melainkan bayar ning ya. Ni ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada dah. Ni apa ni nak kesenangan akhirat ni. Tak ada menggolai. Ambo hari ni duk cerita tentang benda ni ya. Duk cerita tentang benda ni. Bimai takut terjun neraka. Ambo sendiri pun bimai, anak beranak ambo pun bimai, adik-beradik ambo pun bimai, waris-waris ambo pun bimai. Nak ayat tu. Anak-anak ambo pun bimai belaka. Orang kita semua pun bimai takut terjun ke dalam neraka. Allah dah terjun dalam neraka kau, tak ada artilah menjadi orang Islam. Tu hari 4-5-60 tak ada beringat kau nama, muak mangan-mangan ayat tu. Akhir mu terjun dalam neraka kau, Allahu Akbar. Nak ayat tu tak sesal lagi.
Sebab tu kita kena habis-habis bimbang di hari ni ibu-ibu nak ayat tu. Itulah yang ambo boleh sapanya, yang mana hadis masyhur di kalangan kitanya 7 golongan di akhirat esok, dia dapat menaung di bawah naungi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar yang Allah Taala sediakan kepada orang 7 golongan ini. Nabi sebut mula-mulanya pemimpin yang adil. Ingat molek nayuk-nayuk weh. Ingat molek pemimpin-pemimpin semua. Ingat molek. Dah. Tu Imam, tu Khatib, tu Bilal, tu Nabil, tu Kemenik, Obata. Semua saat itu mu sebagai pemimpin rakyat. Ingat molek mu kena adil. Kalau mu adil dalam perjalanan mu semasa mu bertugas, berapa semai, mati esok mu bernaung di bawah bayar. Hani ingat molek Nabi dah royak dah. Allahu Akbar. Ni Nabi ni ajar berlaku kita hidup dunia nak wisni di akhirat esok. Allahu Akbar. Ni agama Islam ayat tu. Tak ada ragu-ragu, tak ada wahwi-wahwi. Tak. Nyata berbaris. Nyata satu persatu ayat tu. Orang ni sesak lagi kat tak ada dah lah. Orang ni sesak lagi setara tu tak nyata lagi. Wallahu a'lam dah. Habis dah ayat tu. Hani amba tulus sapa di malam ni insya-Allah. Semoga penyampaian amba ni menjadi nafaat seterusnya. Seterus lagi insya-Allah taala. Sama-sama kita sediakan bekalan-bekalan sama-sama kita sediakan bekalan sebanyak boleh. Kerana kita nak sapi, nak jemeran, nak amla ciwik dah. Kita nak gi dah. Ayat tu. Tak banyak hari lagi insya-Allah taala. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah sidang beruntung. Maka amba akhirilah setakat ni saja. Di malam ni apa ucapan amba daripada awal sampai ke akhir, sekiranya didapati terkasar, tak sedap dengar, tersinggung dengan perasaan dalam ucapan amba ni, ingat amba nak royak, amba tak ada niat ke mana-mana deh. Tak ada niat nak kata siapa dia, semata-mata nak jelas, nak faham. Yang mana amba duk buat contoh-contoh waktu yang macam tu macam ni, nak nyata, nak faham buat kita je. Kata benda pasal tu jangan. Tuhan marah. Amba tak ada sindir ke siapa, tak ada kata ke siapa nak ayat tu. Semata-mata nak menyampaikan panggil ayatullah. Balighu anni walau ayah. Amba tulus sapa walaupun satu ayat, walaupun sepatah kata pun amba tulus sapa pada hari ini. Maka ada silap, ada salah sikit sebanyak, amba mohon maaf banyak-banyak dalam kesilapan amba. Apa yang menjadi kekurangan itu daripada amba sendiri, dan apa yang baik-baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah.